Buletin Didik 29 September bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan memberi jaminan guru besar sekolah rendah yang mencapai grade DG52 tidak perlu kembali menjadi guru biasa. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, mereka akan kekal memegang jawatan itu dengan pendekatan tertentu yang akan diumumkan kementerian dalam masa terdekat. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada JPA dan Kementerian Keuangan di atas persetujuan untuk membolehkan guru ini kekal berada di sekolah sebagai guru besar dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Yang ini akan diumumkan kemudian lah. Ini the details tu akan diumumkan kemudian, tapi untuk pesan saya untuk guru besar yang terlibat ini jangan risau. Beliau mengulas laporan mengenai terdapat segelintir guru besar sekolah rendah yang diarahkan menjadi guru biasa dan kembali mengajar hanya kerana dinaikkan grade DG52. Menurut Datuk Dr. Razi lagi, pihaknya telah mengadakan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Keuangan bagi mencari jalan penyelesaian. Beliau juga yakin keputusan terbaru itu tidak akan mengganggu proses kenaikan grade guru lain. Dalam konteks ini memandangkan dia sebagai pentadbir sekolah, dia tak apa. Dia akan ada pentadbir yang bersara, dia akan tak ada pentadbir baru yang kita pilih. So benda ni akan terus berterusan. Di peringkat guru besar lah. Di peringkat guru besar itu perkara itu akan kita lihat secara ni, dan insya-Allah tidak ada sebarang masalah berkaitan dengan perkara tersebut. Datuk Dr. Razi berkata demikian selepas menyertai program Rintis Eksplorasi Alam Lestari siri ketiga di Pusat Perlindungan Hidupan Liar Sungai Perak. Dalam pada itu, pada perkembangan berbeza, KPM akan melihat segenap sudut beberapa laporan cubaan culik murid sekolah kebelakangan ini. Datuk Dr. Razi Jidin berkata langkah itu membolehkan tindakan sewajarnya dapat diambil, khususnya melibatkan aspek keselamatan murid. Setiap ibu bapa inginkan untuk anak-anak mereka menceritakan perkara sebenar. Namun sebab kita nak kena tahu, saya sebut tadi, apakah keadaan di belakang tersebut. Itu kita nak kena tahulah apakah cerita sebenarnya. Sebab anak-anak ni umumnya mereka ni jujur. They just tell the truth. Namun apakah keadaan di sebalik hal tersebut, kita nak kena semak secara mendalam. Datuk Dr. Razi mengulas laporan polis membabitkan cubaan culik murid sekolah di beberapa buah negeri yang kemudiannya disahkan pihak berkuasa sebagai palsu. Ujar beliau, situasi itu perlu dikaji dan diamati secara menyeluruh. Untuk itu, KPM akan bekerjasama rapat dengan pihak polis bagi memastikan perkara yang dibangkitkan ditangani dengan sewajarnya. Pada masa yang sama, murid-murid akan terus diingatkan tentang aspek penjagaan keselamatan ketika mereka berada di sekolah dan lokasi lain, termasuk memahami risiko yang dihadapi serta tindakan yang wajar diambil. Program Eksplorasi Alam Lestari Anjuran KPM memasuki siri ketiga yang diadakan di Pusat Konservasi Hidupan Liar PKHL Sungai Perak. Lebih manis, penerokaan 100 murid yang terlibat turut disertai Datuk Dr. Razi yang sama-sama menghayati kepentingan flora dan fauna kepada manusia. Program Anjura Yayasan Didik Negara dan FGV Holdings Berhad itu melibatkan penyertaan 4 buah sekolah di bawah gugusan Felda di Perak. Sekolah yang terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sungai, SK Besaut 3, SK Terolak Utara dan SK Sungai Kelah. Menurut Datuk Dr. Razi, program rintis di bawah inisiatif Sekolahku Sejahtera Cinta Alam ini bertujuan memberi pendedahan awal mengenai pemuliharaan hidupan liar dalam kalangan pelajar. Pendedahan ini katanya mampu melahirkan generasi berfikiran lebih terbuka dalam menghayati kepentingan flora dan fauna. Bukan itu sahaja, ia turut membantu pembentukan sasiah diri seseorang pelajar selain menambah baik sistem pendidikan melalui program luar bilik darjah. Dalam mana ketika dunia bercakap tentang kelestarian alam, tentang dunia bercakap tentang perubahan iklim, kita nak anak-anak kita juga memahami betapakah peri pentingnya untuk mereka terus menjaga alam sekitar, terus menjaga flora dan fauna bagi memastikan kelestarian alam sekitar ini terus dapat diberi keutamaan. Siri pertama dan kedua program ini diadakan di Zoo Negara dan Paya Indah Wetlands. KPM juga bercadang memperluas program ini ke beberapa lokasi lain di seluruh negara kerana sambutan baik yang diterima. College Vocational sekali lagi menempa nama dalam bidangnya tersendiri. Video tutorial sekumpulan pelajar dari jurusan Bakery dan Pastry KV Keningau Sabah terpilih menyertai pertandingan video pendek kategori latihan atau pendidikan. Pertandingan yang dikenali sebagai Best Shots Competition itu berlangsung pada 20 September lalu di California, Amerika Syarikat secara dalam talian.
Pasukan yang diwakili Nurul Nazihah Jasni, Adriana Matali dan Mark Joel Marcel itu telah menghasilkan video tutorial berdurasi hampir 17 minit. Mereka menghasilkan video tutorial cara membuat 3 jenis roti iaitu roti Vienna, baguette dan pizza. Mereka turut memaparkan langkah-langkah menghasilkan setiap satu jenis roti agar mudah diikuti. Pertandingan bertaraf antarabangsa itu hanya memilih video yang berkualiti sahaja untuk dinilai. Usaha 3 pelajar ini menghasilkan video yang berpendidikan turut bersesuaian dengan trend masa kini, di mana penciptaan kandungan atau content creation merupakan bidang yang makin diceburi ramai sekaligus memberi manfaat kepada generasi akan datang. Bersua kembali, 38 pelajar jurusan Fisiologi dan Farmasi dari Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine, UniKL RCMP Ipoh menganjurkan program tautan anak angkat di Mukim Belanja Parit Perak. Program selama 3 hari itu bukan sahaja mendekatkan diri dengan masyarakat tetapi juga memanfaat ilmu perubatan yang dipelajari menerusi program ziarah pesakit. Program ziarah ke rumah penduduk kampung yang menghidapi masalah kesihatan bukan sahaja memberi pendedahan kepada para mahasiswa, malah ia turut membantu penduduk mendapat rawatan asas. Menurut pensyarah Zaidatul Husna Abdul Rahman, program tersebut diadakan bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk mempraktikkan apa yang telah mereka belajar di kuliah. Kita buat berperingkat lah kalau ada keperluan dan ada juga yang sebab ini student punya aktiviti. So kita initiate lah, kita cuba untuk bagi pendedahan kat student. So tak selalulah. Selalunya setahun sekali, 2 tahun sekali kemungkinan lah. Tambahnya, para pelajar dibimbing oleh 20 pensyarah yang turut serta bagi memastikan segala teori yang telah dipelajari dapat diadaptasi dengan betul. Dalam pada itu, bagi pelajar yang terlibat, mereka menyifatkan program ini memberi perspektif baharu dalam sesi pembelajaran mereka. Menurut Anis Atirah Mahyudin, melihat dengan lebih dekat rutin kehidupan pesakit dapat membantunya untuk mencari penyelesaian yang lebih baik bersesuaian dengan keadaan pesakit. Kita dapat tengoklah macam mana keadaan puan ni sekarang, macam mana kita boleh tahu dia punya sakit tu apa, kita boleh tahu dia makan ubat ke tak sebelum ni, macam tu. So kondisi rumah dia kita boleh tengoklah, check macam mana. Ada tangga ke, ada tandas yang dia tak boleh guna ke, macam tu. So kita tengok dari segi itulah. Seorang lagi pelajar, Nadia Husna Muhammad Fauzi berkata, amali merawat pesakit secara bersemuka membolehkannya memahami teori yang dipelajarinya dalam kuliah. Oh, inilah pengalaman sebenarnya jumpa the real patient. Bila kita belajar dekat kolej lain, bila kita dah jumpa the real patient tu lain sebenarnya. Selain memberi khidmat nasihat dan rawatan asas kepada penduduk kampung, program tautan anak angkat ini juga membuka peluang kepada pelajar merasai kehidupan di kampung kerana rata-rata penduduk di mukim itu ialah warga emas. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merakamkan penghargaan terhadap usaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan simposium tekstil tradisional ASEAN ke-8 selama 6 hari yang menutup tirainya hari ini. Bertemakan Celebrating Textile A Journey, simposium anjuran Yayasan Tenun Pahang Diraja itu mempamerkan keindahan tekstil Malaysia termasuk songket dan batik serta teknik pembuatan tekstil seperti tekat, tenun, telepuk dan menggerus untuk dipelajari oleh masyarakat dunia. Simposium 2 tahunan itu dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah pada 26 September lalu. Tunku Azizah turut menzahirkan terima kasih kepada Singapura kerana membuka jalan kepada Malaysia mengadakan simposium tekstil tradisional ASEAN ke-8. Tunku Azizah bertitah acara itu pada mulanya dirancang untuk diadakan tahun lepas tetapi ditangguhkan kerana pandemik COVID-19. Sempena majlis penutup itu, Tunku Azizah menyerahkan bendera simposium secara simbolik kepada tuan rumah seterusnya iaitu Laos untuk simposium tekstil tradisional pada 2024.
Buku berinspirasikan kisah bapa penulis yang mengidap demensia membolehkan penulis tempatan Daryl Koh merangkul anugerah Singapore Book Award 2022 melalui kategori Young Person Title. Daryl turut merangkul anugerah Hedwig Anwar Children's Book Award 2022 oleh Singapore Book Council melalui buku bertajuk Miss Bound How to Glue Back Grandpa. Menurut penulis yang berasal dari Petaling Jaya ini, buku itu ditulis untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat terhadap penyakit demensia. Bukan itu sahaja, ia juga dapat memupuk semangat kekeluargaan dalam kalangan generasi muda. Daryl, 42 tahun, mengakui mengambil masa lebih 6 tahun untuk menyiapkan naskah istimewa itu susulan kesibukan kerja dan menguruskan keluarga. The biggest challenge in writing this book, well, starting for sure was the easiest part. It was finishing that was the hardest part. You know, it was my first time writing a book and I found out, wow, it is such hard work. Dia kembali meneruskan penulisan buku tersebut selepas kehilangan bapanya pada 2018. Menurut Daryl, ia menjadi pembakar semangat untuknya selain mahu karya istimewa itu menjadi memori keluarganya. Dia tidak pernah menyangka karyanya akan menerima pengiktirafan di Singapura kerana bukan penulis sepenuh masa. I went through several rounds of rejection before finally getting my contract. And today, you know, just to be able to hold this book in my hands, of course, have it win awards, but, you know, best of all, you know, finding out that people are actually willing to buy my book, and after that, not only do they not like regret forking out their hard-earned money for it, but actually also enjoy it. Selain dua anugerah yang diperoleh, Miss Bound How to Glue Back Grandpa turut berada dalam senarai 10 buku pilihan. Daryl juga berharap melalui buku ini ia dapat memberi inspirasi kepada semua lapisan masyarakat. Lebih 300 pempamer dan syarikat teknologi mengambil bahagian dalam pameran dunia virtual yang diadakan di Dubai, Emiria Arab Bersatu. Pengunjung turut berpeluang merasai pengalaman bermain permainan video berkonsepkan realiti tambahan atau augmented reality AR. Tema utama pameran yang diadakan selama 2 hari ini berkisar tentang dunia metaverse, komuniti yang menggabungkan kehidupan alam maya dan realiti dan kesannya kepada kehidupan pada masa depan. Ia menampilkan perbincangan panel, bengkel dan demonstrasi oleh syarikat teknologi yang terlibat. We're trying to understand where the metaverse, the opportunities in the metaverse are, invest in them, educate people around them, and in the end, put a clear roadmap of how do we use this type of technology, this type of industry for good. To really invest it in the right manners, engage government, private sector, academia, the startup ecosystem, to really find the best value from this. Secara asasnya, metaverse ialah dunia komuniti maya yang saling berkaitan di mana orang ramai boleh bertemu, bekerja dan bermain menggunakan set kepala, realiti maya, cermin mata, realiti tambahan, aplikasi telefon pintar atau peranti lain. Daripada membeli belah kepada penjagaan kesihatan dan pembuatan, metaverse semakin digunakan dengan meluas dalam pelbagai industri. Ia mengubah industri dengan mempercepatkan operasi maya dan menawarkan peluang perniagaan untuk pelabur. Namun lebih penting adalah memastikan ia menawarkan persekitaran digital yang selamat untuk orang ramai. Kerja-kerja baik pulih papan tanda terkenal Hollywood di Amerika Syarikat bermula menjelang ulang tahun ke-100-nya tahun hadapan. Jurucakap Badan Amanah Hollywood Sign berkata, kerja naik taraf antaranya melibatkan hampir 1,500 liter cat dan primer baharu untuk papan tanda ikonik setinggi 14 meter itu. Papan tanda tersebut pada asalnya bernama Hollywood Land dan dibina sebagai papan iklan untuk projek pembangunan hartanah mewah. Namun 4 huruf terakhir dibawa turun ketika industri perfilman Hollywood memasuki era kegemilangan
pada tahun 1949. Tanda Hollywood ini telah diperbaiki dan dinaik taraf beberapa kali dengan kali terakhir pada 2012. Pembaikan kali ini dijangka siap pada 1 November nanti. Permulaan yang baik buat kumpulan K-pop NCT 127 apabila album terbaru mereka melonjak ke tangga teratas carta album dunia Billboard. Album Two Baddies itu juga berada di kedudukan ketiga carta Billboard 200 di Amerika Syarikat dengan jualan seluruh dunia sebanyak 1.5 juta unit. Untuk rekod, Two Baddies adalah album keempat NCT 127 dan album ketiga yang memasuki Billboard pada kedudukan 5 teratas. Definitely the hip-hop strong, like that familiar NCT 127 vibe, but like in the most upgraded way. And so I feel like it might actually be our best work to date. So yeah. Go check that out. Untuk kepuasan peminat atau NCTzen, album keempat ini memuatkan 12 buah lagu. Kumpulan subunit NCT ini juga melahirkan rasa teruja untuk bertemu kembali peminat. Just the song, I feel like our performance this time is going to be very different from what we had from before. It's going to be a lot more fun, I think. And I think our fans will also feel that energy when we perform and enjoy. Mereka dijadual membuat persembahan di Los Angeles dan Newark, Amerika Syarikat pada 6 dan 13 Oktober sebelum kembali ke Korea Selatan untuk konsert pada 22 dan 23 Oktober. Kanak-kanak 2 tahun Liam El-Haddad mencuri tumpuan di media sosial dengan gelagatnya memasak di dapur. Liam yang dikenali sebagai Chef Popo dibantu ibunya Saibel El-Haddad menyediakan pelbagai resipi masakan untuk pengikut mereka. Bagi Saibel, memasak umpama terapi dan ketika menyedari anaknya berkongsi minat yang sama, dia mula merakam aktiviti memasak harian mereka dan memuat naik di akaun media sosial. قررنا انه نعمل اسم هيك مهضوم قريب اكثر من ذا ريسيبي بوليس، فقررنا انه نغير الاسم ونعمله ماما دو بوبو اللي هو بوبو يعني بوليس. كنا قصدنا بوليس تبع الاكل، انه نحن بنعمل ريفيوز عن الاكل، كيف في فاشن بوليس، نحن ريسيبي بوليس. وصارت النيك نيم لليام انه I'm the mama and he's بوبو، فصار شيف بوبو وهيك صارت هالقد ما كنا مفكرين فيها. Menggunakan akaun Mama di Popo, gadingan ibu dan anak ini kini mempunyai lebih 300,000 pengikut di Instagram dan lebih 1 juta di TikTok. Okay, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okay. Sukan, Kuala Lumpur City FC kembali mencatat kemenangan dalam saingan Liga Super 2022 apabila menundukkan Sarawak United FC 5-0. Kemenangan itu bukan sahaja melonjakkan skuad bimbingan Boyan Hodak untuk berada di tangga ke-5 Liga tetapi turut menyuntik semangat KL City menjelang pertemuan menentang klub Uzbekistan Sogdiana Jizak di pentas final antara Zon Piala AFC 5 Oktober nanti. Selepas tewas mengejut kepada Penang 24 September lalu, KL City kembali memperagakan aksi sebenar ketika melayan kunjungan Sarawak United di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Penguasaan penuh disajikan tuan rumah pada babak pertama dan hasilnya ketua pasukan Paulo Josue mudah meledak gol pembukaan pada minit ke-28. Belum sempat Sarawak United bangkit, KL City menggandakan jaringan menerusi Ryan Lambert seminit kemudian. Pemain berdarah campuran itu menambah gol kedua peribadi yang juga gol ketiga pasukannya minit ke-41. Bersambung babak kedua, Lambert sekali lagi jadi tumpuan apabila mencetak hat-trick minit ke-52. Disusuli pemain gantian Jordan Mintah melengkapkan malam bergaya KL City dengan gol kelima 5 minit sebelum tamat permainan. Kemenangan itu membolehkan mereka berada di tangga kelima dengan 29 mata manakala Sarawak United kekal di tangga ke-11 dengan 14 mata.
Sementara itu, skuad bawah 16 tahun kebangsaan sudah bersedia menghadapi kelayakan Piala Asia bawah 17 di Bogor, Indonesia dari 1 hingga 9 Oktober ini. Selepas 3 bulan membuat persiapan rapi, skuad kendalian Osmera Umaro ini meletakkan sasaran layak secara merit ke pusingan akhir, sekaligus berpeluang merebut tiket ke kejohanan Piala Dunia bawah 17 di Peru tahun depan. Bagi membawa cabaran Malaysia kali ini, Osmera menyenaraikan 23 pemain dengan sebilangan besarnya daripada Akademi Mokhtar Dahari bawah 16. Manakala selebihnya 2 pemain, Adib Ibrahim Adnan dan Muhammad Ammar Syauqi Azri dari pasukan Johor Darul Taksim bawah 16. Malaysia akan memulakan saingan kumpulan B kelayakan menentang Palestin pada 1 Oktober. 10 juara kumpulan dan 5 naib juara akan layak ke Piala Asia bawah 17 tahun depan. Kelekaan dan kurang fokus menjadi kelemahan utama skuad hoki kebangsaan hingga dibelasah pasukan ranking kedua dunia Belgium pada aksi pemanas badan di Antwerp semalam. Siri kekalahan besar kepada pasukan terbaik dunia ini boleh menjejaskan keyakinan menjelang aksi Piala Dunia tahun depan. Berbekalkan motivasi kemenangan ke atas Belgium A pada perlawanan pertama, anak buah Arus Silvaraj cuba memberi tentangan. Namun Belgium nyata lebih ampuh apabila cemerlang menyempurnakan 2 pukulan sudut penalti dan 5 gol padang untuk mengatasi Malaysia 7-0. Skuad hoki lelaki kebangsaan mempunyai baki 2 perlawanan persahabatan menentang Perancis pada 4 dan 5 Oktober ini. Perlawanan persahabatan ini bukan sahaja medan persiapan menghadapi kejohanan Piala Sultan Azlan Shah November nanti, tetapi juga menjadi pentas menguji kemampuan pemain menjelang Piala Dunia 2023 di Bhubaneswar, India. Beralih ke perkembangan Piala Asia Futsal 2022, juara bertahan Iran memulakan kempen dengan bergaya apabila menewaskan Indonesia 5-0 dalam aksi kumpulan C. Iran ternyata terlalu unggul ketika berdepan Indonesia dalam aksi pertama kumpulan C. Juara 15 kali itu selesa mendahului 3-0 pada babak pertama menerusi jaringan Ahmad Abbasi, Muslim Olagobek dan Mahdi Asashir. Bersambung babak kedua, Ahmad Abbasi sekali lagi mencetak nama selaku penjaring sebelum Hussein Tayyib Bigoli memanfaatkan kelemahan power play Indonesia dengan gol kelima Iran minit ke-25. Kemenangan besar 5-0 itu menyaksikan Iran mengungguli kumpulan C, manakala Indonesia ditangga tercorot selepas satu perlawanan. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan C, Lubnan dan Taiwan terpaksa berkongsi satu mata. Taiwan terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Huang Wei-lun minit ke-13. Namun Lubnan berjaya menyamakan kedudukan 5 minit berselang melalui Muhammad Mahmud. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan selepas itu, namun keputusan satu sama kekal sehingga tamat masa permainan. Dalam pada itu, Vietnam tidak berdepan masalah untuk menundukkan Korea Selatan 5-1 dalam aksi kumpulan D. Sekalipun ketinggalan seawal minit pertama melalui jaringan Shin Jong-hun, kelincahan barisan pemain Vietnam jelas sukar dibendung. Apabila meledak 5 gol menerusi Ngu Yen Min Tri dan 2 gol masing-masing oleh Tran Tai Hui dan Pham Duc Hoa. Selepas ini, Vietnam akan menentang Arab Saudi, manakala Korea Selatan akan menentang juara 3 kali, Jepun. Hasil seni digital NFT oleh artis muda Diana Sinclair, 18 tahun, mengakhiri buletin didik. Ia akan dilelong secara dalam talian oleh syarikat terkenal Christie's di New York. Saya Zaiti Zubir, selamat hormat dan jumpa lagi.